Saya dapat tahu pasal program angkasawan negara tu semasa saya dah mula bekerja. Waktu tu saya berumur 25 tahun. Jadi peluang tu saya nampak di dalam surat khabar. Pengumuman tu dibuat oleh bekas Perdana Menteri Malaysia yang keempat pada waktu itu Tun Mahathir, di mana beliau berkata yang angkasawan masa hadapan Malaysia boleh terdiri dari pelbagai bidang golongan masyarakat, tak semestinya doktor, tak semestinya juruterbang. Jadi saya fikir imajinasi saya yang saya simpan semenjak kecil tu, ini mungkin adalah peluang seumur hidup dan saya mesti cuba. Tapi ada juga setengah kawan yang kawan rapat lah. Biasanya dia orang macam buat kelakar lah, macam cakap, kau betul ke nak pergi angkasa ni? Last kali aku dengar dia orang tak monyet. So jadi kata-kata tu sebenarnya kelakar pada satu bahagian, tapi pada waktu sama membakar semangat saya sebenarnya, yang saya rasa mungkin monyet pun boleh pergi, kenapa aku tak boleh pergi? Pemilihan angkasawan bermula dengan pendaftaran secara online. Jadi saya dapat tahu melalui media yang 12,000 orang memohon untuk menjadi angkasawan pertama negara, dan hanya 2,000 daripada 12,000 itu yang layak untuk kepusingan seterusnya. Jadi daripada 2,000 tersebut, mereka kaji segala latar belakang kami, kelebihan kami dan kenapa kami layak untuk kepusingan seterusnya. Jadi selepas beberapa bulan, terdapat 800 orang pula yang telah disenarai pendek untuk menjalani ujian pertama, iaitu ujian fizikal. Jadi ujian fizikal ni actually it's larian 3.5 km di bawah 20 minit. Saya tak pernah lalui benda ni. Jadi bermula daripada saat itu saya mulakan latihan, saya berlari di sekeliling taman perumahan saya. Pada hari pemilihan saya pergi ke TUDM Subang pukul 5 pagi dan larian bermula pukul 8 pagi. Saya pun tak percaya sebenarnya yang saya mampu merekodkan larian dalam 15-16 minit. Jadi saya melepasi proses tersebut. Di situlah bermulanya saat-saat yang lagi mencemaskan dari segi pemilihan, sebab ketua pemilih dia akan membuat pengumuman yang macam sesiapa saja yang telah melamatkan larian, kami bagi tempoh selama 2 jam untuk pergi ke hospital Serdang, dan tempoh pada waktu ini anda kena sampai sana untuk aeromedical yang pertama. Jadi kami pun selepas larian berkemas-kemas dan bergegas ke sana, dan semasa menunggu di dalam dewan, saya terdengar satu suara di luar. Suara tersebut memberitahu yang kerajaan takkan bazirkan puluhan juta untuk orang lambat macam korang. So waktu tu saya menoleh ke belakang dan saya lihat ada beberapa lagi calon yang lain yang lambat sampai. Jadi macam itu saja mereka ditolak permohonan disebabkan ketepatan masa. Jadi di situ disiplin bermula untuk menjadi seorang angkasawan. Semua benda akan diambil kira. Daripada 800 tersebut menjadi 200, dan daripada 200 tersebut kami semua dihimpunkan dalam satu dewan yang besar. Di hospital tersebut mereka membuat presentasi terhadap program ini. Jadi ada satu slide tu yang menarik minat saya, iaitu mereka menunjukkan sebagai seorang calon angkasawan anda mestilah sempurna dari segi fizikal dan mental sebagai seorang manusia yang layak untuk diterbangkan keluar angkasa. Mestilah mempunyai penglihatan yang sempurna, maksudnya tidak pernah memakai kacamata atau tidak pernah mendapat perubatan di sekitar mata. Salah seorang calon telah bangun bertanyakan satu soalan. Saya pakai spek, jadi mata saya ada sedikit kekurangan lah dari segi pandangan. Apa pendapat tuan? Pihak tersebut membuat satu pengumuman, siapa lagi yang pakai spek boleh bangun. Saya masih ingat hampir separuh dewan bangun. Agak muramnya yang ketua tersebut berkata, saya minta maaf, penglihatan anda kenalah sempurna untuk menjadi seorang angkasawan. Dan selepas itu semua orang balik, dan selepas 1 atau 2 minggu kami dipanggil semula yang mana yang layak. Dan waktu itu hanya 57 orang saja yang layak. Daripada 57 itulah kami bermulanya bertemu satu sama lain di hotel di Kuala Lumpur, di mana kami akan melalukan aeromedical yang kedua.